Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni kita akan buat kuih tradisional. Okey, first kita akan buat kuih onde-onde terlebih dahulu. Okey, kuih onde-onde ni simple, mudah dan tidak perlu banyak bahan pun. Hanya beberapa bahan je. Okey. So, let's go kita buat. Okey, first kita perlukan bahan iaitu tepung pulut, satu karet nisan, daun pandan untuk dia punya warna. Okey, next kita perlukan kelapa yang telah diparut. Okey, first kita akan kisarkan kita punya daun pandan tadi. Kita boleh potong kepada beberapa keratan. Okey, so kita boleh letak air sedikit untuk kita dapatkan warna dia, supaya onde-onde kita tu mempunyai warna kehijauan. Okey, kita teruskan blend kita punya daun tersebut. Okey, blend ni kita boleh blend lama pun boleh, sekejap pun boleh, asalkan kita dapat color yang kita inginkan, iaitu color hijau. Selepas tu kita tapiskan supaya kita tak nak baki-baki daun yang hancur tu, kita tak nak, kita nak air dia saja. Okey, jom kita gaulkan dia punya dough. Okey, first kita letak tepung pulut. Okey, kita nak letak ni berdasarkan kita nak buat berapa banyak lah. Okey, macam saya nak buat sikit je. Seterusnya kita campurkan air daun pandan yang kita kisar tadi. Kemudian kita gaul untuk mendapatkan dia punya tekstur yang kita inginkan. Dia tidak perlu terlalu pejal dan terlalu cair, dia kena sedang-sedang je. Okey, kita gaul, letakkan air sedikit, tak nak terlalu banyak air, supaya kita punya dough tu mendapat bentuk seperti ini, dan kita boleh ramaskan ia supaya dia punya tekstur dough tu lebih lembut apabila kita makan nanti. Okey, so ini adalah dough yang kita telah ulit tadi. Okey, seterusnya ini adalah part yang paling menarik dan paling senang. Budak-budak pun boleh buat. Okey, kita buat bulat seperti bola. Ambil nisan tadi. Nisan tu kita punya optional. Kita nak letak, nak hancurkan terus, ataupun kita boleh letak satu ketul. Okey, macam saya hancurkan. Okey, so kita rollkan dia, kita guling-gulingkan dia supaya mendapatkan bentuk onde-onde yang kita nak tu, iaitu bentuk seperti bola. Okey, boleh buat kepada beberapa dough yang lain. Okey, kita buat sampai habis. Okey, kita rollkan sampailah kita nak berapa jumlah yang kita nak tu. Okey, so seterusnya kita akan pergi kepada cara memasaknya. Okey, first kita kena panaskan air biar betul-betul gelegak tau, sampai dia tubik buah habis tersasul. Okey, sampai dia keluar buih tu. Sampai dia keluar buih tu. Okey, dan kita letak kita punya adonan tadi, onde-onde tadi, dengan berhati-hati. Supaya apa? Kita takut dia punya isi kat dalam tu pecah apabila kita letak, kalau kita letak kasar. Okey, alang-alang kita tunggu onde-onde kita masak, kita buat dia punya inti kelapa. Okey, kita kelapa parut tu, kita letakkan garam. Okey, garam tak payah terlalu banyak, nanti akan jadi masin tau, tak sedap. Kita letak garam supaya kita nak ada rasa lemak-lemak tu, biar seimbang. Okey, biar seimbang, balance dengan kelapa parut tu, rasa lemak kelapa tu. Okey, so kita punya adonan tadi dah pun siap masak. Macam mana kita nak tahu dia siap masak? Kita tengok dia terapung. Okey, apabila dia dah terapung, kita boleh angkat. Kalau dia tenggelam, dia tak masak lagi. Kalau dia dah terapung, kita boleh angkat. Okey, hati-hati sebab
saya hanya guna sudu. Kita boleh guna bahan yang sesuai lah. Senduk yang mempunyai lubang tu, tu lebih selamat. Okey, so seterusnya step terakhir. Okey, step terakhir ni kita ambil je kita punya onde-onde tu, kita letak dalam kelapa parut yang kita gaul dengan garam. Okey, kita letak, kemudian kita gaulkan supaya kelapa parut tu rata dengan kita punya kuih tu, kita punya onde-onde tu. Okey, gaul. Boleh tengok tu, saya punya onde-onde tu ada satu yang besar. Okey, so inilah hasilnya onde-onde. Okey, so next saya ingin menunjukkan cara kita buat lempeng kelapa. Okey, lempeng kelapa ni sangat-sangat mudah, dan lagi-lagi tengah kita berpuasa ni kan, kita boleh buat sahur. Sangat mudah. Okey, first kita perlukan tepung gandum dan kelapa parut. Okey, jom kita buat. Okey, kita perlu campurkan antara tepung gandum dengan kelapa parut. Okey, kita campur je dua ni. Okey, macam saya buat tu, saya campur dua-dua ni. Okey, kemudian selepas kita campur, kita jangan gaul lagi, jangan kita gaulkan dia lagi. Kita letak sedikit garam. Okey, boleh letak setengah sudu makan garam, dan untuk bagi dia rasa tekstur lembut sikit, kita boleh letak separuh satu sudu makan baking powder. Okey, lepas tu barulah kita gaul. Okey, kita gaul sampailah rata kita punya campuran tepung gandum tadi tu. Dan seterusnya, inilah poin utamanya. Kita letak air supaya dia terlebih cair sedikit dan pekat. Dia tak cair sangat, tak pekat sangat. Dia sedang-sedang. Dan ini merupakan under kategori butter pekat. Okey, so kita tak nak pekat, terlalu pekat, dan kita tak nak terlalu cair. Kita nak sedang-sedang supaya dia punya tekstur tu lembut bila kita makan. Barulah kita ada rasa kenikmatan dia tu. Okey, so kita gaulkan, gaul sampailah dia punya tekstur tu macam tu. Okey, sebelum kita goreng ni, peringatan, sebelum kita goreng ni, kita kena rehatkan kita punya adunan tadi tu selama 10 minit. Okey, so letak minyak, panaskan kuali, dan terus masuk dalam kuali untuk kita goreng kita punya lempeng ni. Okey, so untuk masak lempeng ni tak terlalu lama, optional. Siapa yang suka garing boleh panjangkan masa gorengan. Tapi satu tips saya ajarkan, iaitu kita kena perlahankan api. Jangan terlalu kuat. Kalau terlalu kuat, dia punya tekstur dia nanti hangit. Okey, dia punya rasa dia tak sedap. Okey, ada yang suka tak terlalu hangit, tak terlalu suka crispy, dia suka lembut-lembut. Yang tu kita boleh masak macam biasa. Okey, dah nampak ke orenan tu, boleh teruskan. Ada yang suka gelap sikit. Okey, so kita tekan dia, kita tekankan dia supaya kita dapat permukaan dia tu lebih sedap lah, lebih crispy, lebih rangup. Okey, so kita angkat. Okey, jom kita buat yang kedua. Okey, kita habiskan kita punya adunan supaya tidak membazir. Okey, resepi ini sangat mudah, sangat simple, dan boleh dilakukan kepada siapa-siapa yang nak buat untuk sahur ke, sebab tak susah. Okey, kita terbalikkan. Ya Allah, habis comot tu. Okey, tak apa, nanti kita balikkan supaya dia punya kedua-dua permukaan masak dengan baik. Okey, kita tapkan dia, kita
tapkan dia. Okey, untuk ni saya masak, saya hanya menggunakan api perlahan dan saya masak selama dalam lebih kurang dalam 2 hingga ke 3 minit untuk sebelah permukaan dan 1 minit untuk satu lagi pusing. Okey, so dah siap. Jom kita angkat kita punya lempeng. So terus letak dalam kita punya pinggan. Okey, letak dan kita boleh hias. Kita boleh makan dengan macam-macam lauk. Ada orang makan dengan gulai apa semua. Okey, so sebab saya ada lauk ikan masak merah ni, ikan sambal ni pun sedap. Okey, letakkan sedikit buah-buahan. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.